Jadi kita berjumpa lagi untuk tajuk seterusnya, bahagian sirah dan tamadun Islam, iaitu perkembangan sains dan teknologi pada zaman kerajaan Abbasiyah. Sebelum ini kita dah lihat dua tajuk untuk tamadun Islam, kerajaan Bani Abbasiyah, iaitu penyebaran Islam dan juga perkembangan pendidikan. Ini adalah tajuk yang ketiga, iaitu sains dan teknologi pada zaman kerajaan Bani Abbasiyah. Dan selepas ini ada lagi beberapa tajuk, antaranya ialah perkembangan ketenteraan dan juga perkembangan ekonomi. Baik, kita lihat ada beberapa objektif yang perlu kamu kuasai dalam tajuk ini. Yang pertama ialah faktor perkembangan. Setiap perkembangan, tajuk-tajuk perkembangan Abbasiyah ni dia ada faktor perkembangan, ekonomi, tentera, perkembangan pendidikan. Dia ada faktor, setiap tajuk tu ada faktor-faktor dia. Itu antara poin utama yang perlu kamu ingat. Yang kedua ialah kesan perkembangan sains teknologi, kesan kepada masyarakat, kesan perkembangan sains teknologi. Kemudian yang ketiga ialah kepentingan menguasai ilmu sains dan teknologi. Baik, kita lihat satu persatu. Perkembangan sains teknologi pada zaman Abbasiyah. Tamadun Islam memberi keseimbangan dalam aspek pembangunan fizikal dan spiritual. Ada dua elemen penting dalam perkembangan sains teknologi ni. Kerajaan Bani Abbasiyah ni mampu menaikkan ataupun menyeimbangkan di antara pembangunan fizikal, iaitu sains teknologi, dan juga spiritual, iaitu dari segi keagamaan ataupun kepercayaan ataupun pegangan dia kepada Islam. Dua elemen ini penting dalam menentukan kejayaan sesebuah kerajaan. Sebab tu kerajaan, kita lihat sejarah kerajaan Bani Abbasiyah sangat hebat dan dapat menguasai 1/3 daripada muka bumi ini. Antara lain ialah dibuktikan oleh kecemerlangan kerajaan Abbasiyah dalam bidang sains teknologi serta kemantapan iman mereka kepada Allah. Saya kata ada dua perkara seiring, iaitu bidang fizikal, iaitu menguasai bidang sains teknologi, dan juga yang kedua ialah iman mereka, ataupun ilmu wahyu, ataupun ilmu fardu ain. So, kita lihat sebelum perkembangan Abbasiyah lagi, dalam kerajaan Bani Umayyah, bagaimana perkembangan ataupun perkembangan ilmu wahyu yang kita lihat pada kerajaan Bani Umayyah membawa kepada kerajaan Bani Abbasiyah. Baik, penguasaan umat Islam dalam bidang sains teknologi di Andalusia dan Sisili yang berada di dalam kekuasaan Islam menjadi tumpuan kepada cendekiawan utama daripada Barat. Kalau kamu, saya pernah terangkan, Andalusia adalah di Spanyol, di mana sebelum kerajaan Bani Abbasiyah, kerajaan Bani Umayyah telah pun menguasai Spain, dan di sana ada Andalusia dan juga Sisili, iaitu salah satu kepulauan di Itali. Dan dua tempat ini menjadi tumpuan kepada cendekiawan terutama daripada Barat untuk bertemu dan menjadi pusat ilmu selain daripada Baghdad. Umat Islam berjaya menguasai ilmu sains dan juga teknologi dari tanah Rom, Parsi dan juga Yunani. Ini adalah tiga kerajaan kuno yang Islam berjaya mengambil ataupun menguasai ilmu daripada mereka ni. Kemudian mereka juga berjaya membuat penemuan-penemuan baru dan membetulkan sebahagian daripada kesalahan fakta sains terdahulu. Baik, kita lihat elemen yang pertama yang paling penting, iaitu faktor perkembangan. Faktor perkembangan ni untuk sains teknologi ada 3. Jadi saya letakkan 3 ini sebagai AGG. A yang pertama iaitu aktiviti terjemah. Kemudian G iaitu galakan khalifah. Kemudian yang ketiga ialah G lagi, itu globalisasi.
ilmu. Aku gangster. A, aktiviti terjemah. G, galakan khalifah. G, satu lagi ialah globalisasi ilmu. Baik, kita lihat satu persatu iaitu aktiviti terjemah. Bagaimana aktiviti penterjemahan ini berlaku? Dia giat berlaku pada zaman kerajaan Abbasiyah lah. Maknanya banyak karya-karya daripada Eropah, karya-karya daripada bahasa-bahasa lain telah diterjemah dalam bahasa Arab. Zaman Khalifah Al-Ma'mun contohnya, aktiviti ini berjalan secara terancang. Seperti mana kita lihat ada ramai khalifah dalam kerajaan Bani Abbasiyah, kurang 30 lebih. 4 orang yang perlu kamu ingat, iaitu siapa? Abu Abbas As-Saffah, Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur,